Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berbincang berkenaan dengan pembiakan tampang secara semula jadi di bawah topik jenis-jenis pembiakan tumbuhan. Okey, baiklah. Bagi jenis pembiakan tampang ni iaitu asexual ataupun vegetatif, dia ada dua jenis iaitu semula jadi dan buatan. Okey, pada hari ini saya masuk satu je iaitu semula jadi, natural. Okey, ada 6 jenis pembiakan secara semula jadi, iaitu dia menggunakan bahagian-bahagian di mana kita namakan sulur, umbisi, rhizome, tuber, berbawang dan juga stolon. Jadi kita akan pergi satu persatu apa namanya sulur, apa namanya umbisi, apa namanya rhizome, tuber, bawang ataupun stolon. Jom kita pergi sama-sama. Okey, bagi sulur. Sulur tu apa? Sulur tu adalah anak atau rumpun pokok yang dipisahkan dari pokok induk. Okey, perlulah ditanam secara dalam. Sangat dalam. Jangan hanya menanam akarnya je. Dia punya badan ni separuh pun kita kena tanam. Sebab apa? Sebab ia memberi kesan kepada pertumbuhan. Pertumbuhan boleh terpantut ataupun menjadi kurus. Lihat pada gambar. Okey, sulur itu adalah anak pokok pisang. Contoh pokok sulur adalah pokok pisang. Okey, kita tahu ya, pokok pisang ada biji kan? Tapi cara untuk membiakkan pokok pisang adalah daripada anak pokok ataupun kita selalu panggil dia sebagai sulur dia. Okey, itu adalah sulur dia. Daripada akar dia menjadi anak pokok. Okey, seterusnya adalah umbisi. Umbisi ni dia batang pokok yang di dalam tanah, dia menyimpan makanan, dia menjadi gemuk dan menjadi umbisi. Itu sebenarnya akar dia, batang dia tapi dia membesar di dalam tanah. Jadi dia menjadi umbisi. Contoh seperti ubi keledek dan juga sengkuang. Okey, seterusnya stolon. Okey, stolon ni dia akar yang berayap di atas permukaan tanah. Macam rumput lah. Okey, itu ada gambar akar yang mana dia merayap, dia join antara satu sama lain. Dia merayap di atas tanah, dia membiak di atas tanah, akar dia membiak. Seperti pegaga dan juga labu. Kita boleh ambil pokok sebelah-sebelah dia, kalau kita tanam pun dia boleh hidup. Itu kita panggil stolon. Bagi rhizome, rhizome ni akar pada tumbuhan yang menyimpan makanan. Akar dia tu menyimpan makanan, dia jadi gemuk dan menjadi rhizome. Pada rhizome tu dia terdapat tunas-tunas yang mana dia berkembang, dia boleh jadi batang, akar dan seterusnya menjadi daun. Batang bagi rhizome ni kelihatan bersegmen sebab dia mempunyai buku dan juga ruas. Kita tengok halia kalau mak kita beli dekat rumah kan. Kalau dah lama tak guna, lama-lama dia tumbuh warna pucuk hijau kan. Itu adalah daripada dia punya segmen dia bertukar menjadi tunas. Kalau kita tanam confirm hidup. Contoh dia seperti halia dan juga lengkuas. Nampak cuba tengok kat rumah ada halia, tengok badan dia ada sengat-sengat tu, itu panggil segmen. Halia tu adalah akar sebenarnya. Yang dia menjadi tempat simpanan bagi tumbuhan tersebut, jadilah sebagai halia. Tuber. Tuber ni batang bawah tanah yang membengkak dan dijadikan sesuai untuk menyimpan makanan. Tuber ni dia mempunyai mata ya. Mata yang mengandungi daun sisik dan tunas. Contohnya seperti kentang dan keladi. Kalau kamu tengok kentang, dekat rumah kan ada kentang, tengok kentang. Ada bulat-bulat kat situ. Dari situ kalau kita biarkan lama-lama, kentang tu yang bulat-bulat tu boleh tumbuh mata tunas. Dari situlah dia boleh hidup. Tuber ni daripada pokok kentang tu sendirilah.
Dia boleh hidup lah. Kita masukkan, kamu ambil sebiji kentang tu, kamu tanam dalam tanah, dia boleh hidup. Ataupun ambil sikit je, ambil yang bahagian mata dia tu, pun boleh hidup. Okey, dan seterusnya adalah berbawang. Okey, berbawang ni dia ada batang yang pendek. Biasanya batang itu dalam bentuk menegak. Berbawang ni contoh tanaman yang kita tanam melalui berbawang seperti bawang merah atau bawang putih. Ada juga beberapa bunga yang kita tanam melalui berbawang juga. Okey, cara kita nak tanam bawang ni, sebenarnya tengok bila kita belah bawang, dia ada lapis-lapis kan. Tengah-tengah itulah ada mata tunas je. Daripada mata tunas itu, dia boleh terhasil daun, seterusnya akar dan menjadi bawang balik. Kalau kita nak tanam bawang, mudah, kita potong separuh daripada dia. Lepas tu atasnya kita potong 1/3 dan kita tanam dia. Dalam masa 3 bulan boleh jadi bawang balik. Dan daun bawang tu kita boleh guna sebagai bahan masakan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang notification untuk konten seterusnya. Bye. See you again.